Okey, baik. Seterusnya untuk hari ini, contoh 3. Okey. Contoh 3, tentukan sama ada pernyataan matematik di bawah benar ataupun palsu. Sekiranya palsu, buktikan. Okey. Pertama ni nak tengok benar ataupun palsu. So, contoh 3 ni nanti pun salin lah ya. Okey. Semua poligon mempunyai penjuru. Okey. Semua bukan penjuru, perpenjuru. Perpenjuru tu apa? Okey, kalau dia segi 4 tepat, ni yang kita sambungkan bucu ke bucu, ni bucu ke bucu. Ni kita panggil perpenjuru. Okey. Ini boleh sambung ke sini. Ini boleh sambung sini. So ada titik persilangan tu adalah perpenjuru. Okey, tak semestinya semua poligon tu macam bentuk segitiga, segi 4, pentagon segi 5 1, 2, 3, 4, 5. So itulah poligon. Okey, poligon itulah maksud poligon, bentuk-bentuk tu. Segitiga, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, nonagon. Okey. Adakah semuanya ada perpenjuru macam ni yang boleh kita sambung? Okey. Kalau ni mungkin adalah perpenjuru. Ni yang ni pun tak semua ada kan? Ni tak boleh. Dia kena sambung bucu ke bucu. Okey, dia jawab palsu. Sebab apa? Dia kata nanti salin dan tuliskan jawapan dia. Segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Sebab apa? Sebab satu ni bucu kan ada 3 bucu kan? Segitiga. Nak sambung ke mana? Kalau yang ni dia boleh sambung ke macam ni kan, segi 4 kan? Boleh cross. Yang ni nak sambung ke mana? Memang dah bucu dia macam tu. Dia tak boleh ke tengah. Yang ni dia tak boleh ke tengah. Dia mesti sambung bucu ke bucu. Tapi segitiga ni dia tak boleh buat perpenjuru. Sebab dia dah memang sisi je. Dia berbeza dengan segi 4. Yang kita boleh sambung bucu ke bucu, perpenjuru. Okey, yang ni dah memang bucu dia tak boleh cross ke tengah. Okey. Sebab itulah jawapan dia palsu. Sebab segitiga tidak mempunyai penjuru. Bukan semua poligon ada perpenjuru. Okey. Palsu. Okey, cikgu tunjuk yang seterusnya. B. Nanti salin Cuma cikgu nak terangkanlah macam mana jawabnya tu, kenapa dia palsu. Okey, B. Sebilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Okey. Jawapannya palsu. Semua nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Dia kata sebilangan. Dia kata sebilangan. Okey, kena faham dulu apa maksud nombor kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna tu macam ni kan. 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2 contoh. Jadi jawapan dia tu kalau tekan kalkulator dia akan dapat macam ni. 4 kali 4 16 ni 25. So inilah kuasa 2 sempurna jawapan dia tu. Okey, yang lepas kita kuasa 2 kan. Dia kata sebilangan kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Nombor bulat tu macam 1, 2, 3, 4. Nombor bulat tu dia bukan perpuluhan dan dia bukan pecahan. Itulah nombor bulat. Dia bukan perpuluhan, dia bukan pecahan. Cuba tengok, ni perpuluhan ke jawapan dia? Pecahan ke? Bukan kan? Ini semua nombor bulat. Okey, nombor bulat adalah nombor yang bukan pecahan atau perpuluhan. Ni semua bukan pecahan, bukan perpuluhan. Ni semua nombor bulat. Biasanya kuasa 2 sempurna kalau awak teruskan, kalau macam 10, dia akan dapat 100. Dia semua akan dapat nombor bulat. Semua. Tetapi dekat soalan ni dia kata sebilangan. Salah. Bukan sebilangan. Sepatutnya semua ni kalau kita sambung, semuanya kuasa 2 tu akan dapat nombor bulat. Jadi sebab tu dia adalah palsu. Kenapa palsu? Sebab semua nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Awak buktikan sikit sampai sini nombor kan, nak bagi faham. Okey? Semua sepatutnya nombor kuasa 2 sempurna, bila kita kuasa 2 tak ada pecahan, tak ada perpuluhan, semua nombor bulat. Boleh Okay, jelas Ini cikgu saja nak, bukan sajalah, cikgu memang tanggungjawab cikgu untuk jelaskan. Okey. C.
Okey, padam sikit cerabut. C. Semua nombor genap adalah faktor perdana. Semua nombor genap adalah faktor perdana. Contoh, okey. Semua nombor genap. Nombor genap apa dia? 2, 4, 6. Jawapan dia apa? Benar 2, 4, 6, 8, 10. Ni nombor-nombor genap. Nombor-nombor genap, dia kata apa? Nombor-nombor genap mempunyai faktor perdana. Maksudnya, perdana tu adalah nombor-nombor perdana macam 2, berapa dari nombor 2, 3, 2, 3, berapa tadi? 2, 3, 5, 7, 9. 9 bukan nombor perdana. 2, 7, 4, 5, 6, 7, 11. Okey. Kalau kita tengok penyataan dia, faktor perdana. Faktor tu adalah sifir. Okey. Kalau faktor tu nak faham supaya jelas. Ni nombor perdana. Okey, ni nombor perdana. Yang satu darat diri sendiri, tak boleh ada sifir lain. Faktor pula, faktor ni ibarat macam sifir tadilah. Okey, tengok. Kalau 2, dia kata 2, 4, 6 kan. Tengok sekali nombor-nombor genap. Okey, nombor-nombor genap contohlah kita ambil 2, 4, 6, 8. Okey. Dalam 2, dalam sifir berapa ada 2? Ni tengok sifir Ni sifir dia. Kita cek. Nombor genap 2 ni ada tak dalam sifir dia? Sifir 2, faktor dia. Faktor tu kan sifir, ada lah. Okey. Dalam nombor 4, ada dalam sifir apa? Tengok kat sini bawah. Oh, ada dalam sifir 2 lah. Nampak? Maksudnya nombor-nombor perdana tadi merupakan faktor, merupakan sifir bagi nombor-nombor genap. Okey. Nombor 6. Dalam sifir apa? Dalam sifir 2 ada, dalam sifir 3 ada. 6 kan? 8. Biasanya memang nombor genap tu memang ada je lah. Dan sifir 2 pun ada nombor genap. 10 ada dalam sifir 5, ada dalam sifir 2. Jadi sebab itulah dia kata nombor-nombor genap ni, kita bagi contoh lah, adalah apa tadi dia kata? Soalan dia, semua nombor genap mempunyai faktor perdana. Semua nombor genap ni mempunyai faktor, ada dalam sifir-sifir yang nombor perdana. Maka jawapan dia adalah benar. Okey, benar. Ini cikgu buktikan tadi. Okey, yang D pula, contoh yang terakhir, sebilangan garis lurus memintas paksi Y. Okey, sebilangan garis lurus memintas paksi Y. Paksi Y tu apa? Ni Y, ni X. Garis lurus. Garis lurus ni ada banyak kan? Garis lurus ni ada. Garis yang tegak pun kita panggil garis lurus. Okey. Kalau paksi Y adalah garis lurus yang menyentuh paksi Y. Kalau garis dia menegak macam ni, dia sentuh tak paksi Y? Tak, dia sentuh paksi X. Tak semua garis lurus akan menyentuh pada paksi Y. Kalau dia sengit, macam ni, so dia sentuh pada paksi X kan? Sentuh tak pada paksi Y? Tak kan? Jadi, tak semua garis lurus dia akan sentuh pada paksi Y. Dia tengok jadi bentuk grafnya. Jadi dia kata kat sini, semua ke sebilangan? Dia kata sebilangan. Maksudnya tak semua garis lurus memintas paksi Y. Betul tak? Benarlah. Sebab dia kata bukan semua, sebilangan saja. Lainlah kalau dia kata kat sini semua garis lurus sentuh pada paksi Y. Yang tu palsu lah, bukan semua. Sebab yang ni dia kata sebilangan. Maksudnya tak semua. Jadi bila dia kata sebilangan, betul lah. Tak semua garis lurus sentuh pada paksi Y.
Okey, itulah contoh, 3 contoh yang cikgu nak ajarkan pada kamu dalam latihan hari ni. Okey, boleh buat nombor 1 ni. Okey, yang tadi tentukan sama ada penyataan ke bukan penyataan. Cikgu dah ajar tadi, yang ini buat semua Mudah, tak payah kira nak kira beria. Macam mana nak tahu dia penyataan ataupun bukan? Apabila kita boleh jawab benda tu betul ataupun salah. Kalau soalan, kalau arahan atau benda tu tak jelas, so itu bukan penyataan. Okey, tengok balik nota tadi. Okey, yang ini ni pun nombor 3 ni semua macam tadilah, benar ke palsu macam contoh 3 tadi. Ni sama macam contoh 3, ni sama dengan contoh 1. Okey, yang ini pula hanya buat A, B, C saja. A, B, C saja. Okey, cikgu tunjukkan contoh A ataupun cikgu bagi jawapannya ni, takut awak pening. Disuruh bina penyataan yang benar dengan menggunakan angka atau simbol. Nak jadikan benda tu betul, jadi kita kena fikir sikit, kita kena pusing-pusingkan sikit. Jawapan yang ni, kalau kita letak 23 tambah 9 besar daripada 40. Kita pusing-pusingkan simbol-simbol yang ada. Okey, 23 tambah 9, contohlah ni contoh dulu 23 tambah 9 dapat 32. 32 besar ke daripada 40? Tak, apa tu? Salah kan? Macam mana nak jadikan dia benar? Kita kena pusing-pusingkan dia. Jadi kita kena tukar, kita boleh tukar, dia boleh terima banyak jawapan. Okey, kalau cikgu tukar macam ni, cikgu tulis 40 kat sini, 9 dekat sini. Okey, kita bermain dengan nombor tu. 23 tambah 40 akan dapat 63. 63 lebih besar daripada 9. Dia nak suruh jadikan penyataan itu benar. So, betul lah kan 63 lebih daripada 9. So, inilah jawapan dia. Okey, ni jawapan dia. Dengan menggunakan angka tadi, kita susun-susun. Kita buat 23 tambah 40 besar daripada 9 dan kita selesaikan sikit. Boleh? Okey, untuk B ni kira cikgu bagi jawapan lah ni. Takut awak tak faham kan? Okey, C tu maksud dia subset. Macam anak subset kepada ibu. Maksudnya benda yang kecil tu terkandung di dalam adalah benda yang anak ni lebih kecil daripada ibu kan. So subset. Okey, contoh lain lah cikgu bagi nak fahamkan subset ni. Hari Isnin, contoh Isnin, hari. Isnin ni subset kepada hari. Isnin ni subset kepada hari. Yalah, hari kan dia macam tajuk umum kan. Isnin tu ada dalam hari. So kita panggil subset. Kalau ada dalam tu. Dia sama macam elemen lebih kurang. Okey, mari kita lihat contoh dia macam mana kita nak jadikan subset. Kita kena buat 3 adalah subset kepada 3, 6, 9. 3 adalah subset kepada, nak jadikan dia betul, maksudnya 3 terdapat dalam 3, 6, 9. Barulah betul. Kalau awak susun ni ada ni tak boleh susun lain lah. Okey, macam ni. Okey, kalau nak terbalik pun boleh juga. 3, 6, 9. Tak. Dia tak boleh jadi macam ni. Yang ni salah. Sebab 3 ada dalam ni. 3 ni subset anak kepada ni. Tapi 6, 9 dia tak ada pun dalam ni. Tak. Dia bukan merupakan anak kepada 3. Yang ni tak boleh buat. Kalau yang ni boleh buat. Okey. 3 ni biar sini lebih tak apa. Jangan sini yang lebih. Okey, 3 ni ada dalam di sebelah kanan. Yang tu betul. Jadi awak boleh buat yang atas sajalah. Okey.
Dan yang terakhir, yang C ni awak buat sendirilah. Awak bega-bega. Awak tengok, yang ni darab yang ni dapat tak yang sebelah? Okey. Ataupun 1/4 darab 10/3 dapat tak 5/6? Yang tu cikgu tinggalkan untuk awak. Okey, ni latihan untuk hari ni. Dan semua yang cikgu highlightkan tadi kena salin. Okey, dan buat latihan. Terima kasih.